Bila ada masalah kesihatan mental, bukan bermaksud kita ataupun orang yang kita jumpa pakar psikiatri tu gila. Banyak sangat yang terjadi dekat saya dan saya dah masa tu dah rasa nak end up life diri sendiri tau. Dah rasa macam dah tak tahan, memang dah macam gini Kita ni macam tiang rumah tu tau. Kalau kita sendiri emosi sangat terganggu, fikiran kita terganggu, rumah tu akan mudah bergoyang. Isu tekanan mental, depression dan anxiety makin kerap diperkatakan sekarang. Bagus sebenarnya bila isu ini makin diberi perhatian oleh kita kan. Tapi kebanyakan kes yang di-highlight adalah berkenaan dengan mereka yang hilang pekerjaan dan sebagainya, khususnya kaum lelaki. Habis tu macam mana pula dengan para isteri dan suri rumah? Tak bolehlah kaum lelaki je kan? Assalamualaikum, saya Ellie Arifin. Borak Bibir Merah kali ini kita nak bercakap tentang kemurungan dan keresahan yang dihadapi oleh para isteri. Jadi silalah tonton dan dengar betul-betul sebab perkara ni sangat serius sebenarnya tapi ramai yang terlepas pandang. Kalau tak percaya, saya akan perkenalkan tetamu kita pada hari ini iaitu Puan Nur Azia Suhaimi, seorang penghidap kemurungan dan keresahan klinikal atau boleh kita katakan sebagai seorang pejuang kesihatan mental. Apa khabar Puan Azia? Baik, Alhamdulillah. Okey. Dan turut serta dalam talian orang yang penting untuk bercakap tentang isu ini adalah pakar psikiatri dari Hospital Kulim iaitu Dr. Nadia Ismail. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Ellie dengan Puan Azia, apa khabar? Sihat. Saya juga sihat, Alhamdulillah. Macam ni lah doktor, kan tengah musim-musim PKP ni, duduk rumah, kadang-kadang kita pun rasa juga tempias, depresi tu juga kan. Jadi untuk permulaan kita, orang kata mukadimah kita ni, saya nak tanya soalan kepada Puan Nazia dulu, boleh tak? Boleh. Okey, cantik Puan Nazia, baju merah hari ni, merah mak ngah. Okey. Boleh tak Puan Nazia kongsikan tentang apa yang dialami sebagai isteri sehingga menyebabkan Puan Nazia perlu mendapatkan rawatan psikiatri? Atau mungkin boleh kongsikan jugalah bagaimana atau punca tekanan mental Puan Nazia ini bermula? Okey. Kalau nak cerita tentang sejarah ni memang panjang. Tapi saya nak sentuh sedikit supaya penonton dapat gambaran. Sebenarnya sejak tahun 2012 lagi saya dah didiagnose dengan major depressive disorder atau orang cakap clinical depression. Dan masa tu saya baru berumur 22 tahun. Tapi sebabkan masa tu saya tak sedar ataupun tak ambil berat tentang isu kesihatan mental. So saya anggap macam ni lah, sakit tak nampak ni, saya buat tak tahu, saya tak sambung rawatan, saya buang ubat, saya teruskan kehidupan saya macam biasa. Tapi end up bila saya dah belajar ke peringkat ijazah, kemudian saya dah berkahwin, ada anak, sakit saya tu dia punya tanda-tanda makin lama makin teruk. Daripada kemurungan dia dah mula develop banyak tanda-tanda lain seperti OCD dan anxiety. Benda yang paling teruk yang saya alami ialah saya baran luar biasa. Even anak saya umur setahun lebih pun saya marah-marah, saya senang memukul tau. Jadi macam satu tahap tu bila saya dah ada anak nombor 2 dan saya fikir sampai bila anak saya nak membesar jadi macam ni kan, macam dia nak tengok saya sebagai seorang ibu nak marah-marah. Kalau nak cakap tanda-tanda anxiety yang saya alami tu keresahan dan keresahan dan ketakutan yang melampau saya alami. Contoh macam kalau saya bawa kereta, saya sangat risau kalau macam saya accident ke. Kalau saya nak lift, saya selalu rasa macam nanti saya akan jatuh terhempas. Kalau saya tidur, boleh jadi malam tu ialah malam terakhir saya hidup. So macam benda ni, risauan dan keresahan yang melampau, sangat melampau sampai dia mengganggu. Saya tak boleh tidur, saya tak boleh nak makan, saya tak boleh nak bertenang dan kebanyakan masa saya mengalami tanda seperti sesak nafas, dada tu semput, berpeluh tanpa sebab, rasa penat, rasa susah hati, rasa takut. Dan benda ni impact dia sampaikan saya tak boleh nak control benda tu. At the end of the day, bila anak buat perangai, saya tak boleh nak control diri, tak boleh nak control anak, saya angkat tangan memukul. So saya rasa saya perlu buat sesuatu untuk bantu diri saya sebagai seorang suri rumah dan wanita dan seorang ibu dan juga seorang isteri.
Berat juga sebenarnya tanggungjawab, terutama bila menjadi seorang isteri, seorang ibu ni, bila orang nampak macam perkara tu mudah je kan. Tapi sebenarnya tanggungan yang dihadapi oleh seorang wanita ni sangat besar tau. Cuma tidak nampak di mata kaca orang luar masyarakat kan. Baik, saya nak tanya pada Dr. Nadia lah. Sejak pandemik COVID-19 melanda negara kita ni kan, kes kesihatan mental sangat melonjak tau. Dan para isteri juga memang terkesan, terutamanya salah seorangnya Puan Nazia lah. Jadi apa yang doktor boleh katakan tentang hal ni, dan mungkin juga doktor boleh kongsikanlah punca kesihatan mental mereka ni terganggu. Okay, terima kasih Ellie. That's a very good question. Sebenarnya kalau kita nak bercakap tentang pandemik kan, kesan pandemik, kesihatan mental memang sesuatu yang even WHO, World Health Organization ataupun Pertubuhan Kesihatan Sedunia memang dah warning. Maksudnya dia dah bagi peringatan bahawa jika pandemik ini berterusan, apabila terdapatnya gangguan dari segi kita punya cycle of life tu, maksudnya kita punya kitaran kehidupan itu, maka risiko untuk setiap daripada kita, tidak kira ada lelaki ataupun wanita, kanak-kanak, orang tua dan sebagainya, semua mempunyai risiko untuk mendapat kesihatan mental. Walau bagaimanapun, sama ada wanita lebih terkesan berbanding lelaki dan sebagainya, kita memerlukan lebih banyak data. Tetapi secara umumnya, kita boleh katakan bahawa wanita sebenarnya lebih berisiko untuk mendapat kemurungan klinikal ataupun simptom-simptom kemurungan yang lebih teruk berbanding kaum lelaki. Dan begitu juga dengan keresahan. Kaum wanita dan kaum lelaki dua-dua boleh dapat. Tetapi wanita secara umumnya memang boleh mendapat risiko yang lebih tinggi. Walau bagaimanapun kita kena faham kadang-kadang kenapa statistik itu lebih tinggi di kalangan wanita ataupun kenapa risiko itu lebih tinggi di kalangan wanita. Mungkin sebab nature kita sebagai seorang wanita kan. Ellie kalau sedih, apa yang Ellie buatkan sebagai contoh lah kan. Saya kalau sedih, saya akan bercakap dengan kawan saya akan telefon, saya cuba dapatkan bantuan. Itu adalah macam salah satu ciri kenapa wanita itu secara umumnya lebih mudah didiagnose. Sebab kita lebih mudah untuk berterus terang, kita lebih aware tentang kita punya emosi. Tetapi berbeza dengan kaum lelaki di mana mereka kan macam kita kata dari segi bahasa mudahnya, macam mereka ada ego yang lebih, mereka ada ekspektasi yang tinggi terhadap diri sendiri, mereka kena kuat, mereka tidak boleh mengandung kesedihan dan sebagainya. So itu perbezaan lah. Tapi kalau kita nak bercakap tentang punca, dan banyak sebenarnya punca-punca, cuma kalau nak diringkaskan, kalau dari segi psikiatri kita ada macam pembahagian dari segi faktor biologi, psikologi, sosial dan juga spiritual. So katakan dari segi biologi, adakah seseorang itu mempunyai genetik, adakah dia menyalahgunakan dadah, terutama dadah jenis ais kan, ataupun amfetamin, adakah dia menggunakan adakah dia seorang perokok, itu semua salah satu faktor yang dikaitkan dengan punca kemurungan ataupun keresahan. Dari segi psikososial pula ialah dari segi faktor pekerjaan, faktor kewangan, institusi kekeluargaan tersebut, ataupun adakah mereka ini pernah mempunyai trauma pada kehidupan yang lampau. Sebagai contoh, kalau ibu bapa mereka jenis yang seorang yang sangat tegas, tidak pernah bertoleransi dan sebagainya, maka ini akan menyebabkan trauma dalam kehidupan. Ataupun mereka kematian seseorang yang sangat disayangi semasa kecil, ini juga boleh menjadi sebab kenapa seseorang itu lebih berisiko. Okey, sekarang saya nak tanya kepada Puan Nazia lah. Masa mula-mula Puan Nazia mengalami isu tersebut kan, apa yang Puan Nazia fikir time tu? Adakah sampai pernah lakukan benda-benda yang tak sepatutnya ke? Secara terus terangnya memang saya ada buat beberapa perkara yang tidak patut lah. Sebab nak cakap pasal tentang keresahan ni, banyak sangat suara yang bising dekat dalam kepala tau. Kita tak boleh nak stop benda tu dan kita tak boleh nak control pun benda tu. Sebab tu ada satu kali tu, peristiwa yang saya takkan lupa sampai bila-bila, anak sulung saya, dia baru setahun lebih, dia tengah menangis. Okay, biasalah budak-budak menangis kan. Budak setahun lebih, tak tahu apa. Tapi sebabkan kepala saya macam dia ada banyak benda lain yang saya tak boleh nak control, dan kerisauan tu bersambung-sambung tau. Bersambung-sambung benda yang tak payah nak risau pun nak risau juga. Bila satu tahap tu, bila saya tak tahan sangat dengan suara anak saya nangis, saya serik dia masuk dalam bilik air dan saya siram dia. Saya siram dia sampai macam saya nak dia stop nangis tau. Sampai macam tu sekali, kalau ikut
akal logik kita, mustahil seorang ibu akan buat macam tu dekat anak kan. Masa saya buat tu saya tak sedar tau. Saya cuma cakap masa tu macam berhenti. Macam mana nangis lagi, berhenti. Sebab kita pun dah tak tahan bingit dengan kepala otak kita kan. Bayangkan dengan bingit suara anak-anak lagi kan. So, masa saya buat tu tak sedar. Bila saya dah sedar tu saya macam menggigil sampai saya rasa macam apa ni aku dah buat ni kan. Kenapa aku buat macam ni kat anak aku. Dan masa tu anak saya masih menangis dalam bilik air. Saya cerita pun saya rasa macam nak nangis kan. So saya relaxkan diri, saya call suami saya, so suami saya terus balik daripada kerja untuk tenangkan saya dan anak. Dan atas faktor inilah kenapa saya betul-betul rasa nak bantu diri saya. Dan kalau nak cakap tentang Ellie cakap tadi, macam mana saya terima kan, mula-mula saya tak boleh nak terima. Saya in denial. Saya tahu saya ada banyak simptom anxiety, tapi saya rasa macam tak ada apalah kan. Benda sakit yang tak nampak kita selalu in denial kan. At the end of the day tu saya fikir kalau dah sampai memberi impak macam tu sekali pada hubungan suami, pada hubungan ibu dan anak, even saya sendiri pun banyak sakit fizikal lain seperti cepat penat, kena gastrik teruk, lagi mudah demam panas tau. Sebelum saya dapatkan rawatan tu hampir setiap bulan saya mesti kena demam panas. So, saya rasa macam dah tak boleh lah. Saya kena buat sesuatu untuk bantu diri saya. Kalau tak, benda ni bukan beri impak kepada diri saya sendiri, malah dia akan beri impak kepada keluarga saya. Tapi suami Puan Nazia macam mana? Apa respon ataupun tindakan suami Puan Nazia? Sebenarnya kalau ikutkan kita dah berkahwin, kami dah berkahwin 7 tahun. Tapi 3 tahun yang pertama tu memang saya tak ambil. Saya tak dapatkan rawatan langsung. So pada satu hari ni saya pernah berbual dengan suami saya kan, macam mana beliau boleh bersabar dengan saya dalam tempoh 3 tahun yang pertama. So suami saya cakap dia dah banyak bagi support, dia boleh terima saya, dia willing untuk bertanggungjawab atas diri saya dan anak-anak. Tapi sampai satu tahap dia cakap pesakit tu sendiri kena berusaha tolong diri dia. So, masa tahun keempat bila saya dah start rasa macam saya kena buat sesuatu untuk bantu diri saya, benda ni semua kena stop. So saya dapatkan rawatan, saya sendiri serah diri pergi klinik kesihatan kerajaan. Saya bagi tahu doktor semua simptom yang saya alami, apa sejarah yang saya pernah lalui, macam saya cerita dekat Ellie dengan Dr. Nadia tadi tentang insiden saya buat dekat anak saya. So hari yang sama saya dirujuk ke pakar psikiatri di klinik di hospital kerajaan, dan start daripada Disember 2017 sampai saat saya bercakap ni, saya masih lagi dalam rawatan bersama dengan pakar psikiatri dan saya didiagnos dengan general anxiety disorder. Dan kalau nak sentuh apa yang soalan Ellie tadi, suami saya dia sangat bertanggungjawab, sangat supportive. Tapi itulah dia punya kunci tu, kalau kita in denial, kalau pesakit sendiri tak nak bantu diri sendiri, at the end of the day tak jadi apa-apa. Betul. Memang apa sahaja situasi, tak kisahlah penyakit ataupun isu yang kita alami, semuanya bermula daripada diri kita sendiri kan, bermula dari dalam. Kalau kita tak gerakkan diri kita, siapa yang dah gerakkan, betul tak doktor? Jadi, saya nak tanya pada doktor lah. Pada waktu sekarang ni, isteri yang bekerja dari rumah ni, diorang ni kena juga buat perkara lain dalam waktu pejabat tu kan. Macam uruskan rumah tangga, memasak, layan suami dan anak-anak. Dan especially sekarang ni PDPR memang orang kata sebenarnya dia macam satu cabaran juga tau kan. Nampak macam senang, tapi saya faham situasi bila mak-mak ni kena uruskan anak-anak secara PDPR. Jadi bila macam ni dia macam mencabar sikit lah kan untuk ibu-ibu dan boleh menjurus ke arah tekanan juga. So, apa yang para isteri perlu lakukan untuk elak dari mengganggu mental diorang ni, doktor? Mungkin doktor ada pendapat doktor sendiri. Okay, Ellie, sebelum saya jawab soalan tu, izinkan saya untuk acknowledge dulu Puan Nazia, sebab it's not easy for anybody, tak mudah untuk sesiapa menceritakan sesuatu yang sangat kita kata mungkin traumatized kan, yang macam menyentuh hati. Dan tak semua pesakit psikiatri ataupun mereka yang didiagnosa sebagai penyakit psikiatri bersedia untuk
pergi secara public untuk memberitahu tentang pengalaman mereka, berkongsi pengalaman mereka. Dan Puan Nazia, kalau kita follow dia punya Facebook, memang kita tahu beliau banyak sangat memberikan pendidikan ataupun psycho-education kepada followers beliau. So izinkan saya nak acknowledge that I listen to her and I would like to congratulate her. It is not an easy journey. So good job Puan Nazia, insyaAllah. Seterusnya nak jawab saya tadi bila Ellie cakap pasal PDPR, saya memang saya nak gelak je. Don't trigger that question. Janganlah. Saya boleh membebel tentang PDPR ni the whole day. Sebab saya pun bekerja, saya ada anak-anak yang saya kena ambil tahu pasal PDPR. Saya ada suami juga yang seorang doktor yang macam kita kata key person dekat hospital saya untuk COVID ni. So macam mana penat lah. Tapi kan wanita-wanita di luar sana, yang pertama sekali, prinsipal yang pertama lah, you tak boleh jaga. Kita tak boleh jaga orang lain selagi kita tak jaga diri kita. Kita ni wanita, kita ni ibu, kita ni macam tiang rumah tu tau. Kalau kita sendiri emosi sangat terganggu, fikiran kita terganggu, rumah tu akan mudah bergoyang, akan mudah runtuh. So ingat, bagi tahu kat diri kita, I have to take care of myself. Dia bukan pasal me time dan sebagainya. Yes, kalau you can have the me time kan, kalau you boleh ada you punya me time, nak bersujud ataupun nak baca Quran seorang-seorang, tanpa ada gangguan bising anak-anak, nak tengok TV, cerita Korea ke, filem, movie, sebab sekarang kan semua dekat rumah kan. You nak order Starbucks every day, it is up to you. Kan? Tetapi, pastikan jaga diri kita. Jaga kesihatan, jaga emosi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, muhasabah balik apa ekspektasi kita sebagai seorang ibu. Okey? Sebab saya tahu kita wanita ni kita dibombartkan dengan istilah perfect mother, strong woman, perfect woman, superhero. Kan, semua istilah-istilah tu can be very much misleading dan menyebabkan semua wanita di luar sana berasa bahawa I have to be perfect kalau saya nak di-acknowledge, kalau saya nak diiktiraf, diterima oleh masyarakat. Saya kena pastikan anak-anak saya berjaya, PDPR, hantar on time dan sebagainya. Kalau tanyalah anak-anak saya pasal PDPR kan, Allahu Akbar. Boleh buat, Alhamdulillah. Tak boleh buat, tinggalkan je lah, nak buat macam mana kan. Tapi we try our best. Yang penting we have tried our best. Dan yang ketiga, pastikan it's not just us. It's not just us. Husband pun kena ikut sekali. Kita tak perlu jadi perfect woman, kita tak perlu jadi superhero. Kan? Kita, anak kita, suami kita, let all of us be the superhero. Doktor, kalau cerita pasal PDPR, saya rasa kita kena buat episod lain dah tu. Itulah tu saya kata, jangan trigger saya dengan soalan PDPR. Memang saya boleh membebel sepanjang hari. Saya faham sangat pasal PDPR. Okey, Puan Nazia, saya nak tanya lah. Okay, macam tadi kita cerita tentang PDPR dan bebanan dan tekanan yang ibu dan isteri hadapi kan, di rumah yang awak tak nampak. Macam Puan Nazia sendiri pun, saya pun terkejut bila Puan Nazia kongsikan, bagi tahu yang pernah sampai pukul anak, tarik anak dan toilet dan sebagainya. Saya macam, ya Allah, betapa orang kata struggle-nya pejuang kesihatan mental ni kan. Dia nak fight masalah yang diorang hadapi ni kan. Tapi saya nak tanya Puan Nazia sendiri tak? Kita tahu memang kita pejuang-pejuang ni perlukan rawatan berkaitan kesihatan mental. Tapi mungkin Puan Nazia sendiri boleh share tak macam mana Puan Nazia dapatkan khidmat pakar dan apa kata suami dan orang sekeliling? Kalau nak cakap macam mana saya boleh start dapatkan khidmat pakar ni, saya rasa sebenarnya saya sendiri yang serah diri tau. Tapi sebelum saya nak serah diri tu, saya banyak cari ilmu. So saya percaya apa pun yang kita buat, dia punya kunci adalah ilmu. Apa pun yang ketakutan yang kita takut, saya rasa nak buka kunci ketakutan ke, segala kunci lah sebenarnya dengan ilmu. So bila saya banyak join talk tentang kesihatan mental, masa tu saya sedar yang dia taklah seteruk apa yang kita sangkakan. Sebab yelah, kalau kita tak ada ilmu, kita selalu fikir macam-macam, kadang-kadang sampai overthinking kan. Tapi bila ada ilmu, baru kita faham sebenarnya nak kita penyakit ni begini. So bila saya dah dapat perawatan,
Saya ingat lagi masa hari pertama saya masuk ke bilik rawatan, saya jumpa dengan doktor pakai sekretari, saya cakap, doktor, bagilah apa-apa saja rawatan, saya willing nak bantu diri saya sebab saya tahu masa ni saya memang kena buat sesuatu. So sepatutnya hari yang saya jumpa doktor, saya kena warded. So doktor sendiri pun cakap, okay puan paling kurang puan kena warded 3 hari. Tapi saya cakap, doktor boleh tak saya nak bawa baby saya, sebab masa tu saya masih yang menyusu kan. Doktor cakap, puan tak boleh bawa baby masuk ward. Saya cakap, macam mana ni anak saya ni boleh breastfeed kan. So bila kita discuss, so suami saya pun pada masa yang sama willing untuk bertanggungjawab pada pada keadaan diri saya dekat rumah. So doktor bagi ubat sekian. So selama 2 minggu yang pertama memang saya tidur sahaja. Doktor terangkan pada saya kenapa saya kena makan ubat high dose, sebab saya dah terlalu banyak sangat yang terjadi dekat saya, dan saya dah masa tu dah rasa nak end up life diri sendiri tau. Dah rasa macam dah tak tahan, memang dah macam gini Dan suami saya cerita sepanjang 2 minggu yang pertama tu dia bekerja, pukul 8 pagi pergi kerja, pukul 10 pagi terpaksa balik rumah, terpaksa mandikan, cebokkan anak, kena bagi anak makan. Pukul 12 balik, sama juga, kena attend anak, bagi makan, tidurkan anak, apa semua. Dia memang 2 minggu pertama tu sangat struggle untuk kita suami isteri. Dan saya percaya sebenarnya perjuangan ni bukan untuk pesakit sahaja. Perjuangan tu sebenarnya sangat memerlukan support daripada pasangan, ibu bapa, adik-beradik dan orang sekeliling. So saya sebenarnya bernasib baik, saya mempunyai suami yang willing nak tolong saya. Dan bila nak cakap tentang sokongan keluarga lain kan, bila saya start tulis dekat Facebook dan benda tu viral, barulah mak ayah saya tahu. Walaupun cerita 10 tahun lepas, tahun 2012 saya didiagnose clinical depression, diorang tak tahu. Ipar 2 tahu, adik-beradik tahu, sahabat handai semua orang baru tahu. Dia macam bam. Masa tu saya just, orang tanya macam mana penerimaan saya berhadapan dengan keluarga dan jiran-jiran semua kan. Saya cakap saya tak ada buat apa-apa pun. Bila saya berjumpa dengan orang, saya bercakap. Kalau orang tanya, saya jawab. Kalau orang tak tanya pasal apa yang dah baru viral tu, saya just berbual macam kita tengah berbual sekarang ni. Sebab saya rasa sebagai seorang pesakit mental, saya kena bawa diri saya tu sebagai itu yang saya nak. Kalau saya nak sihat, saya kena bertindak sebagai orang yang nak sihat. Kalau saya terus menerus dalam emosi saya, kalau saya rasa macam semua benda ni macam yelah Allah ujilah, apalah, kena pasrah, benda tu tak membantu. So saya membentuk diri saya ialah saya terima dan saya berusaha untuk menghadapinya dengan satu persatu. Tapi itu kalau berlaku dekat isteri. Tapi kalau macam mana pula doktor, kalau suami yang ada depresi, isteri tu nak kena kontrol. Ada yang sampai isu kena kurung dalam bilik lah sebab suami stres sampai tahap macam tu, sekali kena pukul kan. Lagilah kita takut dah jadi isu lain pula. So macam mana doktor? Okay, so sebenarnya jawapan tu dah ada pada apa cerita Puan Nazia tadi. Maksudnya kalau isteri yang sakit, suami kena support. Kalau suami yang sakit, isteri kena support. So itu memang kita kata itulah cinta sebenarnya kan. Cinta bukan sekadar I love you love me kan. Tak, cinta ialah susah dan senang. So yang pertama sekali lagi, it's not justice. Jangan cuba tanggung seorang-seorang. So kalau isteri rasa macam dah cuba untuk pujuk suami, dah cuba untuk mohon kepada suami untuk bercerita, untuk mendapatkan rawatan dan sebagainya, tapi suami tak nak dengar dan cuba cari bantuan. Maksud cari orang ketiga kan. Kalau kita tahu suami mendengar cakap ibu dia, maka kita beritahu kepada ibu dia. Kalau suami mendengar kata best friend dia dan sebagainya, maka contact best friend dia untuk minta tolong kan. Bukan kita nak dedahkan aib suami. This is not about kita nak kata cerita buruk, tak. Kita cuma bagi tahu, minta tolong supaya macam bercakap dengan suami kita, at least untuk mendapatkan rawatan. Dan yang ketiganya ialah jangan tunggu. Kan masyarakat kita suka sangat nak tunggu sampai keadaan dah jadi betul-betul teruk baru kita nak cuba dapatkan rawatan kan. Sebenarnya yes, kadang-kadang kita tak sedar betul. Kadang-kadang kita rasa ada tak jalan lain, ataupun kadang-kadang stigma masyarakat itu sendiri kan. Macam pergi buat psikiatri, kau gila ke? Kan? Selalu kita dengar macam tu kan. Even sampai sekarang, sampai hari ni pun, macam baru-baru ni pun,
pesakit itu didiagnose, isteri itu didiagnose sebagai mempunyai major depressive disorder. Tetapi soalan yang suami dia tanya selepas isteri dia keluar, suami masuk balik bilik, tanya saya perlahan, doktor, isteri saya ni macam ni ke? Saya tu macam terkejut sangat. Saya kata astagfirullahalazim cik kan. So stigma tu. So bila betul kadang-kadang dalam masyarakat kan kita rasa suami kita tu mempunyai kuasa yang lebih. Tetapi kita kena faham, ada masa yang definitely kan kita kena dengar cakap suami kita kan. Sebagai contoh, bila suami kita kata, kau jangan ambil tahu lah pasal diri aku, kau buat dulu kerja kau kan. Kita pun macam dengar cakap suami kan, tak ambil tahu buat kerja kita kan. So benda tu kita tahu tak betul kan. So kita tahu suami kita perlukan bantuan, kita bantu. Kemurungan itu benar, keresahan itu benar, tak kira lah anda lelaki ataupun wanita, dapatkan rawatan. Betul. Okey, saya nak tanya kepada Puan Nazia lah. Puan Nazia macam tadi doktor ada beritahu Puan Nazia aktif kongsikan tentang mental illness dekat social media kan. Jadi apa yang Puan Nazia nak sampaikan lah, terutamanya para isteri kat luar sana yang sedang menonton sekarang ni, yang turut berdepan dengan situasi yang sama macam Puan Nazia? Okay, even saya banyak buat sharing dekat Facebook sekalipun, tapi saya masih lagi mengalami masalah kadang-kadang macam kita kan nak cakap dengan suami, tapi kita perlukan seseorang orang luar untuk cakap. So saya kalau nak dapatkan sokongan, saya akan call 15999. 15999 itu merupakan talian kasih, yang mana kalau ibu-ibu atau para isteri kat luar sana, kan kita duduk rumah ni tak ada kawan, even yelah walaupun PDPR, bukan PDPR, macam kerja online ke apa, masih ada interaksi dengan orang, kita still perlu bercakap dengan orang lain. So macam saya sendiri, saya call 15999, so saya dapat bercakap dengan kaunselor dan saya all out semuanya, dan saya rasa release sangat. Saya rasa macam saya mengalami masalah penyakit anxiety disorder ni sebab pada permulaannya saya sangat takut untuk bercakap, minta maaf bising. Memang bisingan anak saya. Saya sangat takut untuk dapatkan bantuan. End up bila saya simpan masalah sendiri, bam, terus jadi penyakit kan. Yalah, tu salah satu yang nak cerita. Tapi sekarang ni cara salah satu saya membantu diri saya ialah membuat panggilan. Dan lagi satu, buat ibu-ibu atau suri kat luar sana, buat perempuan kat luar sana, cuba bersenam, cuba keluar rumah. Sebab kita dah satu hari duduk rumah dengan rutin harian yang tak habis-habis kan. Lagilah duduk rumah, anak ada nak makan, rumah sipah, mainan sipah, nak masak, masuk dapur, tengok mesin basuh pun banyak baju, pinggan mangkuk pun banyak basuh. Macam benda tu penat mental tau. Nampak macam tu tapi serius sangat-sangat memenatkan mental. Cubalah berjalan kaki, sebab saya rasa sebenarnya berjalan kaki sangat-sangat menenangkan. So, ibu-ibu cuba raikan diri sendiri dengan cuba buat something macam yang saya suggest. Saya bukan nak cakap saya hebat ke apa, tapi yes, benda ni memang sangat-sangat membantu diri saya. Saya tak tahulah secara saintifiknya yang saya faham doktor, betulkan saya kalau saya salah dia orang kata endorfin kita tu keluar kan, yang buatkan kita jadi happy bila kita punya toksin tu dah keluar, berjalan, berpeluh bagai, jadi kita macam happy automatically. Itu antara orang kata salah satu cara juga yang boleh bantu kita untuk elak daripada terlibat kesihatan mental ni kan doktor. Jadi apa pesanan doktor sendiri pula khususnya untuk para suami tentang isu kita dan topik kita hari ni? Okay. First kali, Ellie, saya bagi full mark untuk jawapan Ellie berkenaan endorfin. Okay, sekali lagi, macam saya cakap lah kan, banyak poin-poin penting yang Puan Nazia sebenarnya telah sentuh. Okay, yang pertama sekali, kalau kita tengok sendiri cerita Puan Nazia, apa yang dialami itu sangat teruk. Tetapi apa yang memudahkan dia untuk menjadi seorang pejuang kesihatan dan mengalami kesihatan mental yang lebih stabil ialah beliau menerima sokongan padu daripada seorang suami kan. Cuba bayangkan kita suami kan penat bekerja tapi masih lagi willing untuk balik, mandikan anak, makan dan sebagainya kan. So perkara-perkara sebegini akan menyentuh hati seorang wanita, dan ini sudah pasti akan menyebabkan wanita itu akan macam rasa, oh saya kena bangkit ni, saya kena bangkit
supaya I am worth it to my husband. Saya ini nilai kepada anak-anak saya dan saya nak anak-anak saya ini belajar daripada saya bahawa it is okay kalau kita jatuh, tapi yang lebih penting ialah bila kita jatuh, kita kena berani untuk bangkit semula. So ini yang saya nampak daripada cerita Puan Nazia. Dan seterusnya, suami kena faham bahawa yes, wanita itu lemah, wanita itu kita bukan nak kata lemah, saya lebih suka guna perkataan vulnerable ataupun dalam bahasa Melayunya lebih rentan. Kita ni mungkin lebih rentan dari segi emosi, dari segi pemikiran kita yang banyak risau dan sebagainya. Jadi suami yang lebih objektif ini perlu memberikan ruang untuk berdiskusi bersama dengan isteri apabila diperlukan. Kan? Sebagai contoh, hari tu masa saya menjalankan terapi suami isteri, isteri memang cakap dia walaupun suami ada tapi dia tak pernah rasa suami tu ada dekat rumah. Sebab apa? Suami balik yes on time, tapi suami makan, suami mandi, dia tengok TV, dia tengok internet, dia tanya anak-anak dia dah siap kerja rumah ke tidak. Dia tanya dah sikit kat isteri dia, ada apa-apa ke nak beli besok? Lepas tu masuk tidur. Lepas tu besok benda tu cycle macam tu. So masa sesi terapi tu memang kita tetapkan untuk suami tersebut menyediakan 5 ke 10 minit setiap hari, pukul berapa untuk berbincang ataupun kita kata pillow talk lah kan. Pillow talk bukannya sekadar wanita dengan wanita, tapi pillow talk seorang suami itu memang ubat yang utama lah. So jangan tinggalkan isteri anda apabila mereka mengalami kesihatan mental, sebab memang kita nampak perkara ini kan. Dan saya tahu ramai juga suami terkesan sebenarnya. Maksudnya bila contoh lain kan, bila isteri mendapat kenurunan, ada suami tu dia menyalahkan diri dia. Dan bila dia menyalahkan diri dia, maka dia rasa kalau berpisah itu akan menyelamatkan isteri dia. Sedangkan itu adalah mungkin perkara yang bukan isteri dia nak kan. Mungkin sebenarnya apa yang dia perlukan ialah sokongan yang betul dan sokongan yang paling daripada suami. Itulah, kalau kita cerita pasal wanita ni, saya rasa doktor dengan Puan Nazia pun setuju dengan saya lah. Rasanya berapa puluh episod pun takkan habis. Jadi kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Puan Nazia Suhaimi dan juga Dr. Nadia Ismail untuk borak bibir merah kita pada hari ini, dan kerana sudi meluangkan masa untuk bercerita dengan penonton dalam episod kali ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Dan sama-sama. Dan bagi saya, satu je saya nak pesan kepada anda di luar sana, ingat bila ada masalah kesihatan mental, bukan bermaksud kita ataupun orang yang kita jumpa pakar psikiatri itu gila. Tidak sama sekali. Memang kena buang jauh-jauh tanggapan itu. Sebab kadang-kadang diri kita sendiri pun kita tak sedar sebenarnya ada sedikit kita terpalit masalah kesihatan mental tu tanpa kita sedar. Jadi apa yang kita kena buat, kena jumpa pakar psikiatri, tapi tak bermaksud kita pun gila, tidak. Jadi kepada para suami pula, jangan lupa untuk berikan perhatian sepenuhnya terhadap tahap kesihatan mental pasangan korang sendiri. Dan untuk yang isteri pula, jangan terlalu memendam. Saya faham kadang-kadang isteri ni, wanita terutamanya, dia suka pendam. Dia kadang-kadang rasa macam, lelaki tak faham, lelaki tak nak dengar. Okey, tapi apa-apa pun kena berbincang secara baik. Saya bukanlah pakar psikiatri, tetapi berdasarkan apa yang doktor bagi tahu tadi, itu yang saya boleh rungkaikan dan ringkaskan kepada penonton dan juga anda yang sedang menonton ni lah. Jadi jangan lupa like, komen dan share siri Borak Bibir Merah kali ini dan subscribe ke semua platform Sinar Plus. Saya Elia Arifin, kita jumpa lagi. Jaga diri semua. Assalamualaikum.